Kenapa Al-Quran sudah melarang kau? Kau buat juga? Hah? Sudah dilarang, sudah diberhentikan. Jangan kau makan darah walaupun sebesar zarah. Jangan kau makan yang haram walaupun sebesar zarah. Perhatikan apa yang kau makan. Lihat apa yang kau makan. Kaji apa yang kau makan. Ingat apa yang kau makan. Tak kau buat juga. Islam tak kau. Ayat menyuruh kau perhatikan makanan kau, kaji makanan kau, ingat makanan kau apabila kau mengaku manusia. Kalau kau tak memperhatikan makanan kau, syaitan kau. Kajian ini, kajian bab kesucian ini bukan kaum awam, bukan untuk kalangan awam, bukan. Apalah ni tak boleh dimakan, ini tak boleh makan. Nah, tengok. Banyak kali saya cakap. Ini kajian Nur Mutiara Ma'rifat Allah, ya. Babnya yang dikaji adalah bab kesucian, ilmu kesucian. Kenapa mesti suci? Kerana Allah Maha suci. Sesiapa yang nak kehendak daripada Allah, kodrat iradat Allah, mesti suci. Ini paham kami orang-orang bab kesucian. Kami tak makan benda yang bernyawa, tak makan benda yang berdarah, tak makan benda yang pandai berak, tak makan binatang, tak makan hewan. Kenapa? Kerana darah itu diharamkan. Bukan daging yang haram, bukan. Kamu kalau mau makan daging, berpulanglah. Sekarang ni kan kita ada akal. Ada akal tak kita? Boleh rasa tak? Apa yang dah terjadi sekarang? Kenapa ada penyakit tu? Dari mana datang penyakit tu? Dari Tuhan. Kau cakap dari Tuhan. Ini semua dah Tuhan lah. Tuhan dah tetapkan, tak boleh tukar lagi. Dah kodrat iradat Allah. Adakah Tuhan nak kita ni susah? Adakah Tuhan nak kita ni binasa? Adakah Tuhan ni nak masukkan kita ke neraka semua? Apa gunanya Allah? Allah suruh kita mengenalinya kalau nak dimasukkan ke neraka. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu fasada jasad. Ini untuk apa ni? Nak masuk ke neraka tu? Inna lillahi ilahi raji'un. Ke neraka perginya tu? Ke kubur perginya? Makna inna lillahi ilahi raji'un, ke kubur perginya. Siapa yang minta masuk ke kubur? Kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Haza sanad Sayyidina Ali ibn Abi Talib ala sanad Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sanad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ilmu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah al-ghalib Ali ibn Abi Talib karamallahu wajhaha nadi Ali Fatimah binti Asyad kullu hammin wa ghamin sayan jalimin nurbuwah wa yazidukum quwwat illa quwwatikum wa la tatawallaw muzrimin wa qul jaa al-haq wa jahaka al-batil innal batila kana jahuqa wa qul jaa al-haq wa jahaka al-batil innal batila kana jahuqa wa qul jaa al-haq wa jahaka al-batil innal batila kana jahuqa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu bis-silmi kaffah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tatrabu zaratin bi iznillah,
La tatrabu zaratin biiznillah. La tatrabu zaratin biiznillah. Kepada seluruh keluarga besar kajian Nur Mutiara Ma'rifat Allah, tak bosan-bosannya, tak lupa aku sentiasa mengingatkan kepada kamu, sungguh-sungguh benar-benar bahwasanya Allah suka kepada diri yang mau sentiasa bertobat dan kepada diri yang sentiasa mau mensucikan diri. Sungguh-sungguh diri Zat yang Maha Suci, Tuhan yang bernama Allah, Allah Asma'ur Rabb, suka, kenal, reda, dekat, kenal kepada diri yang diri itu sentiasa mau mensucikan dirinya. Al-Baqarah ayat 222. Jelas, sangat jelas, sangat nyata bahwasanya sesiapa yang mengaku diri, sesiapa yang mengaku manusia, maka hendaklah kau sentiasa mensucikan diri. Kau sentiasa membersihkan diri zahirmu. Kau sentiasa memperhati makanan. Kau sentiasa mempelajari, mengingat, mengenal apa-apa yang kau makan, apa-apa yang kau masukkan ke dalam perutmu melalui mulutmu sehingga diproses oleh tubuhmu, yang mana apa-apa yang kau makan, apa-apa yang kau minum akan menjadi darah dan daging. Sudah barang tentu tiap-tiap yang kotor menghasilkan yang kotor pula, tiap-tiap yang bersih akan menghasilkan yang bersih pula. Maka dari itu apa-apa yang kau makan, apa-apa yang kau minum, itulah yang membentuk diri zahirmu, tubuh, jasadmu. Jelas tadi di surah Al-Baqarah ayat 222 bahwasanya Allah suka kepada diri yang sentiasa bertobat dan kepada diri yang sentiasa mau mensucikan dirinya. Maka dari itu seluruh ahli keluarga besar kajian Nur Mutiara Ma'rifatullah, kaum sufi, kaum hawasul hawas, aku sentiasa mengingatkan kepadamu, engkau yang mengaku murid kepadaku, maka hendaklah engkau sentiasa mensucikan diri zahirmu, sampailah menyaksikan diri batinmu, sehingga disaksikan oleh diri rahasia, diri sebenar-benar dirimu. Sebagaimana di surat Abasa ayat 24, maka hendaklah manusia, sesiapa yang mengaku dirinya manusia, sesiapa yang mengaku dirinya insan, sesiapa yang mengaku dirinya berakal, beriman, bertakwa, maka hendaklah sentiasa memperhati pemakanannya. Itulah pembahasan pengkajian daripada surah Al-Baqarah ayat 24. Maksud memperhati makanan dalam pembahasan, dalam pengkajian ahli sufi, dalam pengkajian hawasul hawas, dalam pengkajian bab kesucian, bab ilmu kesucian, memperhati makanan itu
bukan melihat makanan itu, bukan hanya memandang makanan itu, tetapi mengkaji, mengenal, memikirkan, mengetahui apa yang akan kau makan itu. Itulah kau manusia, sebenar-benar manusia. Sebaliknya daripada kajian ayat ataupun surah Abasa ayat 24, sesiapa diri, sesiapa manusia, sesiapa insan, sesiapa yang mengaku berakal, beriman, bertakwa, tidak pernah mau sentiasa mensucikan dirinya, tidak pernah mau sentiasa memperhati makanannya, maka kau bukanlah manusia, maka kau bukanlah insan, maka kau bukanlah orang yang bertakwa, maka kau bukanlah orang yang beriman apabila kau tidak memperhati makanan, apabila kau tidak menjaga makanan, apabila kau tidak mengawal makanan, apabila kau tidak mengingat, mengkaji, mengetahui, mengenal apa yang kau makan. Sesungguhnya dirimu adalah apa yang kau makan itu. Sesungguhnya dirimu terbentuk, terbina, terbangun dari apa-apa yang kau makan itu. Baik yang kau makan, maka baiklah tubuh jasad jasmani. Buruk yang kau makan, maka buruklah tubuh jasad jasmani. Haram yang kau makan, maka haramlah tubuh jasad jasmani. Haram yang kau makan, maka haramlah yang mengalir ke seluruh tubuhmu. Kotor yang kau makan, maka kotorlah darah yang mengalir ke seluruh tubuhmu, sampai ke otakmu, ke akalmu, ke pikiranmu, ke matamu, ke telingamu, ke hatimu, sehingga membusuk di tubuhmu. Yang dikatakan, yang dimaksud makna daripada halal itu, makna maksud daripada makanan yang halal itu, makanan yang sebenar-benar halal itu adalah makanan yang tidak mengandungi sebesar zarah pun, setetes pun, sedikit pun yang haram di situ. Maksud makanan yang sebenar-benar halal, maksud makanan yang sebenar-benar halal, semurni-murninya halal, sehingga tak ada lagi sebesar zarah pun, setetes pun yang haram. Maksud daripada makanan yang bersih, tidak ada lagi sebesar zarah yang kotor di situ. Maksud daripada makanan yang suci, tidak ada sebesar zarah pun yang tidak suci di situ. Inilah kajian kaum Hawas, kaum Hawasul Hawas, kaum Sufi, kaum bab kesucian, kaum bab ilmu kesucian. Sentiasa dia memperhati makanannya, sebagaimana di surah Abasa ayat 20. Sesiapa yang mengaku ahli bab kesucian, ahli bab ilmu kesucian, tidak pernah mau memperhati makanannya, tidak pernah mengenal apa makanannya, tidak pernah mengkaji, merasakan makanannya, maka kau bukan ahli sufi, maka kau bukan ahli hawasul hawas, maka kau bukan ahli bab kesucian, maka kau bukan ahli bab ilmu kesucian. Karena ahli hawasul hawas itu sentiasa memperhati, mengenal, merasa, mengkaji apa pemakanannya, sesuai di surah Abasa ayat 24. Begitu pula di dalam Yayasan Nur Mutiara Ma'rifatullah, hukum yang sudah ditetapkan dalam yayasan pengkajian bab ilmu kesucian kepada sesiapa saja
yang mengaku ahli daripada keluarga besar Nur Mutiara Ma'rifatullah, ditetapkan kepada kamu sungguh-sungguh bahwasanya seluruh ahli kajian Nur Mutiara Ma'rifatullah dikehendaki sentiasa memperhati makanan. Kau mesti memperhati makanan kamu, memelihara, mengawal, mengetahui, mengingat pemakanan. Itulah kau mengikuti, menerima petunjuk daripada Al-Quran yang sudah ditetapkan kepada kamu, termasuk kepada diriku juga. Apabila aku mengingati kepadamu, apabila aku memberi peringatan kepada kamu, termasuklah kepada diriku sendiri. Apabila aku tunjuk ajar kepada kamu, bahwasanya termasuklah diriku sendiri. Tidaklah aku berkata di hadapanmu, tidaklah aku lebih suci daripada dirimu. Tidaklah aku mengingatkan kepadamu dalam bab kesucian, ilmu kesucian ini, tidaklah aku lebih suci daripada dirimu. Apabila aku memperingatkan, apabila aku mengingati, apabila aku memberi syarahan, tazkirah, peringatan ini, maka yang terlebih dahulu adalah aku sendiri memperhati makananku sendiri. Ku ucapkan nasihat, ku kabarkan kepadamu, wahai anak cucu Adam, termasuklah diriku sendiri. Tidaklah aku menasihati, tidaklah aku mengingatkan, tidaklah aku memberitahu kepahaman kepada dirimu, melainkan kepada diriku sendiri terlebih dahulu. Maka dari itu, kepada seluruh ahli keluarga besar kajian Nur Mutiara Ma'rifatullah ditetapkan sentiasa mengingati, memperhati apa-apa yang kau makan itu, sentiasa mensucikan diri, sebagaimana di surah Al-Baqarah ayat 222, Allah suka, Allah kenal, Allah ridha, Allah dekat kepada diri yang sentiasa mau mensucikan. Maka dari itu, aku tidak pernah bosan, tidak pernah berhenti mengingatkan kepadamu, wahai yang mengaku murid kepadamu. Aku tidak pernah memikirkan, tidak pernah melihat apa-apa dugaan ujian yang datang kepadaku, tomohan, cacian, makian, kejian, sehingga aku berhenti. Namun sekali-sekali tidak, aku tidak pernah mundur, aku tidak pernah berhenti, aku tidak pernah lelah, aku tidak pernah penat menyampaikan risalah bab kesucian ilmu.